Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video ni video mapping untuk pergerakan market pada hari ni. So, sebelum kita mapping, of course kita kena ada guidance. Maksud dia bukan guidance tapi direction, penentuan arah. So, buat masa ni, sekarang ni, direction yang jelas adalah weekly because of this zone. Okay, yang ni weekly punya zone. And sekarang ni pun bila kita tengok price ni pun masuk dah dekat dalam. Nampak? Dia masuk. Tapi ingat, candle weekly ni belum siap lagi. So hari ni hari Jumaat, penutup weekly. So anything can happen. Kalau dia belum siap ni, dia boleh pecah lagi. Ataupun dia akan teruskan penerjunan. Disebabkan weekly ni jarang bagi dalam 100 pip, jarang. So far kejatuhan yang telah dibuat oleh weekly ni yang siap dah dekat daily almost 400 pips, which is big pips jugalah, pips yang agak besar juga. So to weekly, I'm not gonna precise the zone, but then saya just bagi direction for now untuk mapping. Okay, tu satu. And then tambahan lagi pada malam ni adalah ada big news, which is NFP pukul, kalau tak silap saya, pukul 9.30. Let me confirm it first. Yes, pukul 9.30 ada USD news, high impact. So akan ada pergerakan yang kuat insyaAllah. So weekly dah settle, direction dia dah nampak dah for now. And then daily pun dia gagal untuk break. Ini daily punya cerita. Okay, we're talking about daily right now. Dia dah siap dah, maksud dia dah jatuh dah. Okay, tu satu. Dia dah break pergi bawah. Nampak tak ni box ni, contoh ni box, kita belum precise lagi. Ni box dah break bawah. So meaning to say seller dah berminat dengan area tu ataupun zone. And then balik ke H4 pun price dah drop. Okay, now mapping dia macam ni. Kalau saya mapping, saya lebih prefer guna H4 dulu. Sebab H4 ni adalah lower time frame yang paling solid selain daripada daily weekly. Sebab daily weekly terlalu lama. So saya gunakan H4 ni, walaupun dia macam lama, of course 4 jam, tapi walhal Forex is about waiting game. So waiting game, kita tengok dekat sini ni ada price action semalam dekat area ni. Kenapa? Dia fill the gap back. Ada gap dekat sini disebabkan New Year punya candlestick. Ada gap, kalau kita tengok dekat sini ada gap kat sini, tapi diisi dengan shadow lah. Yang ni first entry, ni second entry. So berkemungkinan besar pada malam ni dia akan buy dulu. We'll see how. Sebab apa? Kenapa saya cakap we'll see how? Sebab kalau kita tengok dekat sini dia dah masuk and then dia dah terbang dah. Tapi possible price akan datang balik around this area. Satu, untuk naik balik, ataupun dia akan break terus pergi bawah because of weekly direction. So apa yang saya cuba sampaikan dekat sini adalah zone gap ni cuma lower time frame punya. Faham tak? Lower time frame. Kenapa saya cakap lower time frame? Sebab dia dekat H4. Sell ni pula dekat big time frame. Big time frame yang dekat weekly tadi dan daily. So berkemungkinan akan ada fly. Kita kena bagi dua option. Okay, analysis ni kena bagi beberapa option. Sebab kita kena flexible, bukan stick to one point. Nanti bila kita stick one point, kita tak flexible, kita yang tak sempat entry lah, macam-macam lah. Itulah inilah. So possible dia akan naik dulu dalam beberapa pips and then akan melakukan action somewhere around this area. Sini ni. Kalau body nanti ataupun dia reject je sini, price cepat, kalau dia reject kita boleh sell. Itu satu. What if dia break pergi atas lagi? Kalau dia break pergi atas lagi, so our area ada berada dekat sini. Satu dan dua, which is highest SNR ataupun highest price. Bila kita precise tengok kat H1 pun di sana ada harga. So around
area ni, kalau saya cakap dia reject cepat dan dia drop, dia reject price stop mati dekat sini, dia reject cepat dan kita akan sell kat sini. Itu satu. Dan kedua, kalau price menembusi dengan body sekali and then reject satu ni, dua ni, kita akan sell around this area. Okay, around this area kita akan sell, kita akan bantai sell. Yang ni of course akan jadi clear, dia akan sambung balik terjun. Alright, so anything boleh terjadi pada malam ni. Kita fleksibel sikit. Ini my mapping analysis. Analysis ni boleh berubah mengikut keadaan semasa. So far, for now, this is my mapping. Kita tak tahu apa akan jadi pukul 7, pukul 6, apa akan terjadi pada CMP ataupun current market price. Candlestick ni dia buat apa cerita sebelum apa news. So kita akan tengok. Tapi saya stick masih dengan ni. Kalau tak ada pun setup ni masuk dekat area-area ni, tak ada sini pun tak ada, dia masuk bawah tetapi dia tak masuk ke apakah dia break, saya akan cari lagi new zone. So itu plan pertama. So plan kedua, my mapping back to H4 juga. Saya akan cari tempat-tempat yang bermulanya naik. Faham tak? Dia bermula naik ni bukan apa, kita punya zone ada. Nanti saya ajar apa dia zone-zone yang tertentu. Di sini dia start untuk membuat kenaikan. Kalau kita tengok, dia naik dan boom, pop. Di sini dia start mula naik. Okay, so possible and dia sell and then stop kat sini. Kalau break saya akan pull back entry. Tapi kalau tak break ataupun dia tak sell dekat atas ni, malahan dia terus dia terjun malam ni sampai ke sini, dia stop dan kita go. Tu yang kedua, dua punya plan. Yang ketiga, okay, saya tak buat box ni. Area-area kat sini ni ada satu. Nampak? Kena break je cepat. Sini boleh ambil. Tutup pulang. Tetapi news NFP ni, ingat, news NFP ni pun unpredictable. News NFP unpredictable. Maksud dia sometimes dia pacut sikit je, lepas tu dia go. Sometimes dia pacut dulu, lepas tu dia balas lagi lebih 10 kali pacut. Faham tak? Contoh dia, tips untuk NFP. Satu-satu news dia ada line habit. Kalau kita perhatikan, FOMC lain, CPI lain, dan yang lain pun ada juga. Tapi tak ada masalah actually kalau kita dah belajar zone, kita dah belajar performation analysis, tapi tak ada masalah. Tips dia kalau saya selalu tengok, contoh 9.30, saya akan start tengok pukul 9. Tak perlu tengok dari pukul 5 sampai pukul 4, tak perlu. Corong gila je. Okay, so pukul 9 malam. 9 malam 30 minit sebelum news. 9 malam kita tengok apa dia perubahan candle dekat H1. Apa dia buat. Macam mana dia nak pergi atas ke candle tu ataupun tengah turun. Satu, tu dua. Tu satu. Yang kedua, saya akan tengok 9.25 ni. 9.25 ni dia almost siap dah. Ini news ya. Tips untuk news, NFP ke. 9.25 ni dia akan menunjukkan apa kata orang, hint, tanda-tanda sebelum ada news. Contoh tak apa, saya explain dulu. Contoh dia macam ni. News tu 9.25, jam tu 9.25. okay, 9.25 jam. So seminit 9.26, 27, 28, 29 ni kita kena perhatikan dekat M5. Candlestick dekat M5 dekat mana? Sebelum sampai 9.30 tu. Contoh 9.29, candlestick sell. Candlestick sell ni tengah cucuk-cucuk dekat bawah. Dia cucuk, tak tembus-tembus. Dia cucuk-cucuk ni maksud dia buyer push candle sell tu. Buyer push. Sometimes saya akan letak je order terus, and then 9.30 terus dia akan fly terus. Macam tu. Tu news punya tips lah. Saya selalu perhatikan yang ni dekat M5 sahaja. Sebab sana lebih cepat. Maksud dia lebih cepat dia punya action nampak berbandingkan dengan M15, M30. M1 dia akan banyak noise. So saya prefer pergi M5 saja. Okay.
So yang ni saya explain lebih detail lah, bukan setakat mapping je. So saya bagi tips untuk how to trade masa news apa semua high impact usually. So kadang benda ni pun berguna juga kalau tak ada high impact, medium impact pun boleh, tak ada news pun boleh, sama je. Okay, so saya cuba bagi contoh lah. Alang-alang dah explain benda macam tu, saya cuba bagi contoh NFP pada bulan berapa? Bulan 12 je Bulan 12 news NFP pada 2 Friday pada 2 Disember. So point saya akan bagi 2 Disember. Betul tak? Betul lah, 2 Disember 2022. Dan okay, contoh dia NFP. Betul yang ni 2 Disember. Yang ni 9, 8, 6, 1. Ni lah, betul. Hari Jumaat, hari MC. Betul lah yang ni. Pukul berapa? Pukul 9.30. 2 Disember kan ni? 2 Disember, pukul 9.30. Okay, yang ni 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. NFP ni, kalau kita perhatikan, dia cuma kejatuhan 200 pips. Okay lah, NFP tak berapa dahsyat sangat. The next day dia baru cantik. The next day dia pada 5 Disember ni 400 pips, bukan NFP punya news. Yang 5 Disember ni cuma news biasa je. I think ASM pergerakan pun dari pagi sampai malam. So tak apa, saya nak expand mengenai dengan news ni dulu. So apa terjadi pada pukul 9.30 ni? Kalau kita perhatikan M15, ni. Kalau kita perhatikan, ada tak my concept? Kalau yang dah study lah my video, kalau korang tak nampak, tak tahulah, benda ni simple. Dia break, ada tak ni? Apa ni? Ni, tanda-tanda ni. Itu satu. And then berbalik pada news. My tips. Which is kita tengok 1 minute before apa semua. Okay, kalau kita tengok, perhatikan 5 minutes kan, 9.30, 9.25, 9.25. Tak, ini bukan 9.25. Saya ingat saya yang ni 9.20, 25, 9.30 dia terus drop. Nampak tak? Impact dia ni. Kalau kita perhatikan, benda ni sama je actually. Dia sebelum sebelum news dah bagi tanda dah. Kalau korang tak nampak dekat M15 tu konsep dia, tukar lagi low time frames for that storyline tu nampak jelas ni apa ni, sama tak gambar yang saya send semalam. And then dia naik, then dia drop. Dia dah bagi awal dah, and then 9.30 terus dia drop. Nampak? 9.30 dia terus drop almost 200 pips. Kalau kita tengok, perhatikan candle ni, dia berdak kenaikan, tapi gagal untuk terbang. Bertukar je candle. Sini ada my zone. Kalau kita tengok M1, tak sampai lah pula. Tak apa, balik pada M5 tadi. Tak apa. Yang ni, macam yang saya cakap, dia cucuk-cucuk and then dia nak go kan. But then, the problem here is, yang ni ada konsep sell. Konsep sell ada, konsep buy tak ada. Okay, yang ni tak nampak konsep buy langsung. Kalau korang buy memang matilah, sebab memang tak ada konsep yang jelas untuk buy. So, we need to find konsep ni juga. We need to look the concept also sebelum news. Okay, and then apply the tips. Right? So, I hope video ni dapat membantu orang untuk trading malam ni. NFP malam ni. Okay, so kalau kita nak bagi signal pun, alert je, group signal, open notification, or my admin akan bagi signal malam ni. Tapi itulah, jaga MM korang and sabar untuk entry, sabar untuk profit.
Alright, so stay tune, stay alert dengan channel-channel yang saya akan sell lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.